Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Raihana binti Mustafa daripada Tiram Telefon Manjung. Okay, hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang 10 cara meningkatkan keyakinan diri anda tanpa memikirkan orang lain. Okay, ada 10 tips untuk kita meningkatkan keyakinan diri kita. Okey, sebelum saya teruskan ni, saya nak bagi tahu dekat anda semua, siapa yang masih tak tahu lagi lokasi Tiram Telefon Manjung di mana, iaitu Tiram Telefon Manjung berdekatan dengan Bank Islam Manjung dan berhadapan dengan Bilion Manjung. Okey, hari ni saya nak kongsikan pada anda semua tentang 10 cara meningkatkan keyakinan diri. Okey, sebelum tu kalau nak datang dekat office, kalau boleh call dulu dengan nombor 017-710-4818. Disarankan anda menjaga SOP lah, jaga penjarakan, pakai mask dan pakai hand sanitizer. Tapi kat sini kami dah sediakan hand sanitizer, so jangan risau. Okay, kalau boleh sebelum datang call dulu, buat appointment dulu supaya kita tahulah siapa yang datang kan, supaya kita dapat remark lah siapa yang datang, jemaah yang datang. Okay, kita teruskan kepada 10 cara meningkatkan keyakinan diri. Okay, yang pertama ialah mulakan hari anda dengan positif. Okay, macam mana kita nak mulakan hari kita dengan positif? Okey, kita bangun tidur tu kan, kita dah niat dah, hari ni aku nak buat sesuatu kerana Allah. Kita dah niat. Pagi-pagi tu pun kita dah niat, kita dah bangun-bangun tu terus kita niat supaya dalam diri kita ni hari ni kita mulakan dengan niat yang baik. So, okey, kalau bayangkan kita satu hari daripada pagi lagi kita dah tak ada mood, so mungkin akan satu hari tu tak ada mood. So kita akan ada hari yang kita rasa macam tak best lah. Sepatutnya kita mulakan hari kita dengan hari yang tenang, positif. Okay, kalau contohnya kalau macam perempuan kan, dia tak ada mood, antara salah satu dia tak ada mood, macam contohnya tudung tak bentuk kan, perkara tu remeh je sebenarnya, tak jadi masalah pun, tapi disebabkan benda tu satu hari dia akan jadi rasa macam murung, rasa macam mood dia tak ada lah, disebabkan benda yang remeh. Dan sebenarnya benda tu ada je inisiatif lain kita nak buat kan, supaya jadi tak macam masalah besar lah kan. Contohnya kalau perempuan macam tudung tak bentuk, so kita janganlah pakai tudung tu. Kan sekarang ni dah berbagai jenis tudung dikeluarkan. Ada yang earless, tak payah iron. Kalau anda jenis yang macam banyak kerja nak kena buat, so anda pakai tudung yang sesuai dengan diri anda, yang anda rasa selesa, kemas, cantik bila anda pakai. Tak perlu iron ke, yang terus sarung terbentuk ke, extend shawl ke, dan sebagainya, supaya anda rasa hari anda dimulakan dengan hari yang positif. Okay. Seterusnya, tips yang kedua ialah simpan matlamat harian anda. Bila anda dah melakukan satu hari tu, dah target dah hari ni aku nak buat apa. Contohnya, okay, hari ni nak selai kain, nak lipat kain, nak habiskan kerja, nak habiskan assignment, nak buat assignment sampai habis. Contohnya kita dah ada matlamat dah, kita nak buat apa untuk hari ni, kita dah target dah untuk kita lakukan apa yang kita lakukan hari ni. So kalau kita tak target, macam kita tak tahu arah tuju kita. Okey, hari ni aku nak buat apa, so kita rasa macam bosan dengan hidup kita. So bila kita ada matlamat yang nak dituju, matlamat yang jelas untuk kita lakukan, itu akan mendatangkan keyakinan pada diri kita lah, supaya kita terus rasa yakin dengan diri kita. Bila kita tak siap apa yang kita matlamatkan tu, mungkin kita akan rasa jadi macam serabut, kita akan jadi macam kita
kita akan jadi macam rimas dengan apa yang kita lakukan. So kita akan capai target. Contohnya tak siap hari ni tak apa, kita boleh sambung esok supaya esok kita siapkan sampai habis. Macam tu. Okey, tips yang ketiga ialah kita hadiahkan sesuatu pada diri anda. Contohnya, sebagai contoh, iaitu kalau contohnya kita buat sesuatu benda, lepas tu kita, dan benda tu berjaya, lepas tu kita hadiahkan perkara yang kita sukai. Sebagai contoh macam kita exam, lepas tu kita target, okay, aku exam ni aku nak dapat semua A, dan bila result keluar dan semua A yang kita dapat, dan bila kita dapat capai matlamat tu sendiri, kita patut hadiahkan diri kita untuk gembirakan diri kita sendiri. Sebagai contoh macam kita memang dah lama lah, contohnya memang dah lama nak beli iPhone, so kita belilah iPhone untuk diri kita, hadiah untuk diri kita kiranya. Tapi kalau kita tak mampu nak beli benda-benda yang macam tu yang mahal, so kita beli benda yang kita mampu je lah, tapi asalkan kita buat benda tu kita rasa seronok, dan akan menambahkan lagi keyakinan pada diri kita. Contohnya kalau perkara lain pula, contohnya kita boleh pergi melancong ke, ataupun memang kedai makan tu ataupun makanan tu kita memang teringin sangat nak makan, so kita belilah makanan tu sekali-sekali je kan. So kita hadiahkan untuk diri kita, kiranya macam kita hargai diri kita. Kita buat apa yang sesuatu kita buat tu berjaya, kita hargai diri kita dengan hadiahkan kepada diri kita sendiri. Okey, tips yang keempat ialah tekankan kepada penampilan anda. Okey, kiranya kita ni memang sangat perlu menjaga penampilan. Sangat perlu menjaga penampilan. Tak perlu cantik-cantik sangat pun, tak perlu mahal-mahal sangat, tak perlu ada labuci-labuci, timbul-timbul ataupun tudung kilat-kilat, tak perlu. Sesuai dengan anda punya pendapatan ataupun sesuai dengan anda punya kriteria. Okey. Dan penampilan ni adalah salah satu yang akan meyakinkan diri kita, dan akan dapat macam sesuatu dalam diri kita adalah satu ekstra dalam tindakan kita. Macam tu. Okay, kita akan rasa lebih berkeyakinan apabila kita rasa cantik dan kemas. Dan sebenarnya menjaga penampilan ni tak perlu tak perlu terlalu cantik pun, tak perlu kita nampak daripada jauh pun orang boleh nampak kita, tak perlu pun sebegitu. Cumanya kita kena berada dalam keadaan yang kita rasa kita pakai benda tu kita selesa, dan orang nampak pun kelihatan kemas. So benda tu pun dah menjadi kita punya, orang tengok penampilan kita, dia ni menjaga penampilan lah, dia ni kemas. Contohnya macam bila kita pakai baju tu, jangan pakai baju kedut-kedut. Kita iron baju tu supaya kita nampak kemas. Tak pun kalau perempuan, jangan pakai hari-hari tu yang hitam je. So kita macam pakailah hari ni pakai tudung ni, esok pakai tudung ni, yang menampakkan kita punya penampilan tu kemas. Dan bila kita kemas, dia akan meyakinkan diri kita lah supaya kita ni buat sesuatu tu dengan yakin. Okay, seterusnya tips yang kelima ialah pilih sahabat yang positif. Okay, kenapa saya kata kena pilih sahabat yang positif? Sebabnya sahabat ni lah antara salah satu yang memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Apabila kita down ke apa ke, sahabat ni lah yang akan tolong kita, yang akan dorongkan kita, yang akan beri semangat, beri nasihat kepada kita supaya kita terus berada dalam keadaan yang positif. Maksudnya kita tak adalah kalau kita down tu kita jatuh seorang-seorang, dan kita tak rasa bila kita ada sahabat ni, dia lah yang akan bantu kita supaya kita terus maju ke hadapan. Rasulullah SAW sendiri pun mempunyai sahabat yang sentiasa menyokong baginda dalam tugas menyampaikan Islam kepada manusia. Bayangkanlah betapa besarnya peranan sahabat sehingga ada di kalangan mereka yang dijanjikan syurga. Tengok betapa besarnya peranan sahabat ni kepada diri kita. Okey, yang seterusnya tips yang keenam iaitu
bergaul dengan masyarakat. Macam setengah orang dia memang tak suka bercakap dengan orang, setengah orang dia macam suka diam je, dia lebih suka diam daripada bercakap. Macam tu, dia macam kalau ada macam kenduri pun kat rumah dia kan, macam saudara mara datang ke apa semua kan, dia lebih suka duduk di dalam bilik, korak dalam bilik supaya dia tak berjumpa dengan ramai orang. Sebab sebenarnya benda-benda macam tu tak bagus, sebabnya dia akan lebih kita rasa tak yakin dengan diri kita. Bila kita bergaul dengan masyarakat, bila kita bergaul dengan orang yang tua-tua ke ataupun dengan saudara mara, dengan rakan-rakan kan, bila kita bergaul dengan semua orang, kita akan rasa keyakinan dalam diri kita. Kita boleh improvekan kita punya komunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Dan bila kita tak bercakap dengan orang, bila kita jadi pendiam, dia akan jadi macam orang tak senang dengan kita. Mesti orang cakap pasal kita, kenapa dia macam tu, kenapa dia macam tu kan. So bila kita jenis ramah dengan orang, bercakap dengan orang pun kita pun okey, orang pun akan suka dengan kita, dan kita pun akan improve lah apa yang kita cakap tu, supaya kita cakap benda-benda yang lebih baik. Dan kita boleh meningkatkan kita punya social skill semasa kita berinteraksi dengan orang lain. Dan benda ni sangat-sangatlah membantu untuk kita meyakinkan diri kita. Okay, dan seterusnya, tips yang ketujuh ialah dapatkan hobi atau pelajari kemahiran baru. Okay, mempunyai hobi atau mempelajari kemahiran tertentu memang banyak sangat membantu kita dalam meningkatkan tahap keyakinan dalam diri kita. Bila kita mempunyai hobi, mestilah kita rasa seronok, mestilah kita rasa teruja kan. Bila kita buat sesuatu yang kita suka. Okay. Dan perasaan ni akan memberikan kita rasa keyakinan yang lebih lagi, dan dalam masa yang sama kita dapat berinteraksi dengan orang yang hobi yang sama dengan kita. So kita akan macam, okay, contohnya kalau lelaki dia suka main bola, okay, kau suka main bola kan, kau suka jaga part mana, betul sembang, okay, kau suka tim apa, macam tu. Dia akan meningkatkan lagi komunikasi kita tu, supaya kita punya komunikasi tu lebih baik dan kita rasa yakin dengan diri kita. Okay, yang ke-8 iaitu bersenam dan mengamalkan hidup sihat. Okay, anda percaya ataupun tak, bersenam ni adalah salah satu yang memberikan kita keyakinan pada diri kita sebenarnya. Bukan sahaja daripada segi penampilan ataupun secara dalaman kita, tapi apabila kita bersenam, kita akan dapat mengeluarkan hormon testosteron dan endorfin yang membuatkan kita rasa hebat di dalam keadaan positif. Bila ia juga dapat menyihatkan tubuh badan kita dan memberikan kita tenaga dan aktiviti harian. Bila kita bersenam dan kita mengamalkan hidup sihat, InsyaAllah kita akan hidup dalam keadaan yang positif, sebab kita selalu sihat, kita selalu bertenaga, dan kita dan yang masuk dalam badan kita pun semua yang baik-baik je kan. Bila kita mengamalkan hidup sihat, bila kita bersenam, kita rasa bertenaga dan kita rasa bersemangat untuk meneruskan hidup, dan kita rasa macam yakin pada diri kita. Okey. Tip yang ke-9 ialah membaca dan menuntut ilmu. Ini sangat-sangat penting lah bila kita menuntut ilmu dan membaca, dan kita dalam masa sama kita hadiri kelas juga. Dia akan beri keyakinan kepada kita untuk kita bercakap di halayak orang ramai. Okey. Bila kita banyak akan membaca, dan bila kita banyak membaca, kita tahu banyak pengetahuan. Bila kita cakap dengan orang tu pun rasa tak kekok. Macam kita pun tahu knowledge lah dengan benda tu, dan kita boleh juga jadikan topik utama untuk kita sembang dengan kawan kita tu. Contohnya bidang lain, kita bidang lain, tapi dalam masa yang sama kita pun tahu pasal bidang tu, dan dia akan bersembang dengan kita, dan dia pun akan rasa ini pun adalah salah satu yang akan meningkatkan keyakinan dalam diri kita lah. Sebabnya kita jenis yang suka membaca dan menuntut ilmu dengan apa jua ilmu yang kita pelajari. Okey, tips yang ke-10 ialah sentiasa melihat ke belakang. Maksudnya melihat ke belakang ni bukannya kita tengok apa yang jadi pada dulu-dulu pada diri kita supaya kita jadi lagi sedih. Bukan. Melihat ke belakang ni maksudnya kita nasihatkan diri kita supaya
kita tak jadi macam dulu. Kita lihat ke belakang supaya kita tak terjerumus dan tak bersusah-susah payah, dan kita tak perlu rasa kepayahan hidup seperti dulu. Maksudnya, dan dan kita rasa macam kita kena tengok balik. Kita jadi macam ni, kita susah macam ni, ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang lagi hidup susah daripada kita. Ada orang sampai tak makan pun seharian sebabnya tak ada duit. So ini jadikan inspirasi ataupun motivasi untuk kita supaya kita jadi lebih yakin diri kita, supaya kita menuju ke hadapan. Supaya kita rasa, kenapa bila aku buat benda ni jatuh, down, kenapa aku perlu terus down sedangkan ada orang lagi teruk, sedangkan ada orang lagi jatuh pada aku tapi dia boleh bangkit balik supaya dia terus dapat menaikkan dia punya nama bisnes dia lah, contohnya kan, sebagai contoh. Okay, ini adalah salah satu juga untuk kita meningkatkan keyakinan diri kita, supaya kita rasa bersyukur, supaya kita rasa kita rasa kita pun boleh buat lebih lagi untuk meyakinkan diri kita. Okey. Itulah 10 tadi yang saya kongsikan, iaitu 10 cara untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Okey. Saya ulang balik. Yang pertama, mulakan hari dengan positif. Yang kedua, simpan matlamat harian. Contohnya kita senaraikan apa yang kita nak buat hari ini. Yang ketiga, hadiahkan diri. Maksudnya hargai diri kita dengan bagi hadiah-hadiah yang kita suka bila kita capai satu perkara tu. Okay, yang keempat, menjaga penampilan. Yang kelima, pilih sahabat yang positif. Yang keenam, bergaul dengan masyarakat. Yang ketujuh, dapatkan hobi atau pelajari kemahiran baru. Yang ke-8, bersenam dan mengamalkan hidup sihat. Yang ke-9, membaca dan menuntut ilmu. Yang ke-10, sentiasa melihat ke belakang. Okey. Itu adalah 10 cara untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Okey. Langkah seterusnya, bila kita dah tahu tips-tips tu, kita perlu rajinkan diri kita untuk kita mengamalkan. Kita perlu istiqamah untuk mengamalkan apa yang telah diberikan tadi kan, supaya kita dapat dapat hidupkan keyakinan dalam diri kita. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, itu saja, sekian daripada saya hari ini untuk berkongsi, iaitu 10 cara meningkatkan keyakinan. Okey, sebelum saya tamatkan saya punya live ni, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun nak bertanya tentang package ke, ataupun nak tanya tentang bila boleh terbang ke dan sebagainya, boleh hubungi. Ini untuk Terang-Terang Bermanjung lah. Boleh hubungi pada nombor 017-710-4818. Kalau nak datang office, kalau boleh call dululah supaya kita tahu siapa orang yang nak datang office tu, supaya kita ni bersedia jugalah. Sebabnya sekarang ni kan musim COVID ni, kita pun tak tahu kan orang tu daripada mana semua kan. So kita ni bersedia. Okey, kami ada juga sediakan hand sanitizer. Kalau siapa yang nak datang bolehlah, tapi janjinya call dululah, kita bagi tahu kita dulu, inform kat kita dulu supaya kita tahu kan saya datang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.